Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kita lagi untuk kelas PDPR minggu ke-34 untuk subjek fiqah. Okey, sebelum kita meneruskan kelas kita, mari sama-sama kita menandatangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan meneruskan kelas kita pada hari Rabu, tarikh 13 bulan 10 2021 untuk subjek PK. Tajuk baru, kita akan masuk tajuk baru iaitu mandi sunat, dan tajuk kecil dia adalah jenis-jenis mandi sunat. Okey, murid-murid kelas 2 Adam, Idris, Noh, Soleh boleh rujuk buku teks muka surat 28 dan 29. Okey, semua dah bersedia? Okey, saya harap semua dah bersedialah dengan buku teks masing-masing ya. Okey, buka muka surat 28, 29. Okey. Jadi, marilah kita teruskan. Okey, sebelum tu kita dah belajar tajuk mandi wajib. Okey. Jadi saya harap awak semua tak lupalah apa itu mandi wajib, kenapa kita perlu mandi wajib. Okey. Okey, ada beberapa perkara yang menyebabkan kita perlu mandi wajib. Okey. Jadi, kita akan masuk tajuk baru iaitu mandi sunat. Okey. Kenapa ada mandi wajib, mandi sunat? Okey, apa benda tu yang awak tahu? Okey, mandi. Okey, mandi awak tahu kan, mandi bersihkan badan, ya. Jadi kita mandi untuk kita bersihkan badan. Okey, kalau mandi biasa tu kita mandi untuk bersihkan badan. Macam kita mandi tak ada niat apa-apa, mandi biasa untuk bersihkan badan. Okey, lepas tu mandi wajib. Mandi wajib bila kita berada dalam keadaan berhadas, kecil ataupun besar. Jadi kalau kita mandi wajib, kita mesti dalam keadaan berhadas besar. Ya, jadi bila kita dah suci daripada hadas besar tu, jadi kita nak melakukan solat, kita kena mandi wajib. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk mandi sunat ya. Okey, mandi sunat tu pula apa? Apa yang awak faham dengan mandi sunat? Okey, mandi awak tahu mandi kan? Okey, mandi sunat tu apa? Okey, mandi sunat tu adalah mandi yang dikerjakan oleh seseorang untuk memperolehi pahala dan pujian dari Allah. Apabila ditinggalkan, mandi sunat ini tidak menjadi masalah. Ya, jadi kalau kita, okey, mandi sunat ni kalau kita tak buat pun tak apa. Allah tetap tak adalah nak marah ya. Mandi ini juga adalah mandi yang disunatkan dan solat untuk ibadah lain tetap, walaupun maksudnya kalau kita tak melakukan mandi sunat ni, ibadah kita tetap sah. Okey, itu maksudnya mandi sunat. Tu sebab macam saya cakap sebelum ni, sunat ni maksudnya perkara yang kita buat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak apa. Tak ada, orang kata Allah tu, tak adalah Allah tu nak muka ke, tak ada. Itu sebab perkara-perkara sunat ni sebenarnya kita senang kita nak buat untuk dapat pahala, tapi kadang-kadang orang jarang buat. Contoh macam ni lah, macam mandi. Padahal mandi tu senang kan? Macam awak mandi biasa kan? Tapi bila kata macam mandi sunat, macam tak apalah, orang jarang nak cari pahala. Padahal benda yang sunat tu lagi senang nak dapat pahala. Okey. Jadi mari kita tengok. Okey, apa dia? Kita akan masuk tajuk kecil dia iaitu jenis-jenis mandi sunat ya. Kita akan masuk tajuk kecil dia. Ni. Ni. Tajuk kecil dia jenis-jenis mandi sunat. Okey, kita akan masuk sini. Okey, kita tengok. Okey, semua boleh rujuk muka surat ni. Muka surat, buku teks muka surat 28 atau 29 ya. Okey. Kita tengok ya, apa dia jenis-jenis mandi sunat. Okey, jenis-jenis mandi sunat. Okey, kita tengok ada berapa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dalam buku teks ada 9. Sebenarnya ada lagi beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita mandi sunat. Jadi macam mandi sunat ni macam mandi untuk sesuatu macam keadaan lah, keadaan ataupun peristiwa contoh. Okey, kita tengok yang pertama. Apa maksud saya kata peristiwa atau keadaan? Okey, tengok.
Yang pertama dia kata hari raya. Okey. Jadi mandi sunat hari raya. Bila kita nak hari raya kita perlu mandi sunat. Mesti awak tak sebelum-sebelum ni kalau yang tak tahu mesti dah tahu kan. Oh kalau nak sambut hari raya kita kena ada mandi sunat. Okey, nanti kita tengok macam mana ya. Okey, lepas tu yang kedua gerhana bulan atau matahari. Ini peristiwa lah. Peristiwa gerhana bulan ataupun matahari. Okey, yang ketiga masuk Mekah dan Madinah. Jadi ini pun peristiwa orang pergi Mekah dan Madinah. Okey, seterusnya selepas memandikan mayat. Ini kalau orang yang pergi mandikan jenazah ya. Okey. Seterusnya setelah pulih daripada hilang akal. Maksudnya orang yang tak sihat dia macam hilang akal. Hilang akal tu apa? Orang biasa awak kata hilang akal macam dia macam gila lah. Tapi penyakit gila tu dia boleh baik ya. Kalau dia makan ubat sebab benda tu boleh baik. Jadi bila kita baik daripada hilang akal ni, kita perlulah mandi sunat. Okey. Lepas tu wukuf di Arafah kerana ihram masuk Islam, solat Jumaat. Okey, ini antara yang ada dekat dalam buku teks kita ya. Antara jenis-jenis mandi sunat yang ada dalam buku. Jadi sebenarnya ada lagi mandi selain tu. Ya, peristiwa-peristiwa macam adalah beberapa peristiwa lagi yang boleh menyebabkan kita untuk mandi sunat ni. Okey. Jadi kita hari ni kita nak ambil 5 je lah. Ya. Yang kita akan ambil hari raya, gerhana bulan, masuk Mekah dan Madinah, mandikan mayat dan juga setelah pulih daripada hilang akal. Okey, yang lain tu kita akan sambung di kelas yang akan datang. Okey, kita tengok dulu. Tengok gambar ni. Okey, seronok kan? Dia pergi berhari raya, dapat duit raya. Okey. Apa yang dikatakan mandi sunat hari raya ni? Okey. Mandi sunat hari raya ni kita ada 2 hari raya kan? Hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha. Okey, kedua-dua hari raya ni sebelum maksudnya kita boleh melakukan mandi sunat ni. Bila waktu yang disunatkan? Okey. Tengok sini. Inilah waktu yang disunatkan bila kita kena mandi sunat ni. Waktu yang disunatkan adalah selepas terbit fajar hingga terbenam matahari. Maksudnya okey. Sebelum kita pergi sembahyang raya. Sebelum kita pergi sembahyang raya. Kita kan nak mandi kan pagi-pagi tu, katakanlah awak tak nak mandi kan. Jadi masa awak nak mandi tu, niatkanlah mandi sunat hari raya. Awak mandi tu, okey, awak niat awak nak mandi sunat hari raya. Dah dapat pahala kat situ. Jadi maksudnya awak nak pergi sembahyang raya tu, nak bersih-bersih, nak cantik. Sebab hari raya kan hari untuk kita cantik-cantik kan. Mestilah nak bersih ya. Disunatkan mandi ke atas orang itu sekalipun mereka tidak ingin menghadiri atau pergi ke masjid. Maksudnya walaupun awak tak pergi masjid untuk sembahyang raya, tapi hari tu hari raya awak perlu mandi. Tapi 2 hari raya ni je ya. Hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha. Hari raya lain tak payahlah, hari raya Christmas ke, hari raya depa Bali ke, hari raya Cina ke, tak payah mandi sunat, tak payah. Dia 2 hari raya je. Hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha sahaja. Hari raya lain tak payah. Lepas tu mandi sunat ni kalau orang-orang macam biasa kan, kerana orang perempuan ni dia akan ada masalah, bukan masalah, maksudnya orang perempuan yang berada dalam keadaan berhadas besar pun dia boleh mandi sunat. Untuk hari mandi sunat ni lah untuk hari raya ni ya, dia tak dikira. Okey. Sebabnya orang yang nak raya ni bukan yang dikira kau kau berhadas besar kau tak boleh raya, tak ada. Jadi mandi sunat ni dia tak kisah awak tak mandi sunat hari raya ni kan, dia tak kisah awak nak pergi masjid ke, awak tak pergi masjid ke, awak ada besar ke, tak ada besar ke, nak mandi sunat ni boleh. Yes, ingat sunat ni maksudnya kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat tak jadi masalah. Okey. Itu mandi sunat hari raya. Okey, kita tengok yang kedua. Kedua ni apa? Gerhana bulan. Okey, gerhana bulan atau matahari lah ya. Gerhana, pernah dengar kan gerhana, dia cakap okey kita hari ni kita akan berlaku gerhana bulan, gerhana matahari. Okey. Bila kita tahu je gerhana tu,
kita ni lah, kita disunatkan mandi. Bila kita disunatkan mandi? Tengok. Bila kita disunatkan mandi gerhana ni? Dari mulanya berlaku gerhana ni. Dari mula berlaku gerhana. Okey. Ni ya, dari mula berlaku gerhana. Okey, lepas tu sampai bila? Sampai habislah, sampai gerhana tu habis. Ya, tak kisahlah. Bukanlah maksudnya daripada mula gerhana tu sampai habis awak mandi je, tak. Maksudnya antara waktu tu pilihlah mana yang awak rasa nak mandi sunat. Okey, tapi ni jarang orang buat sebab kadang awak tak macam awak rasa macam benda tu seronok tengok sampai lupa kan. Jadi lepas ni kalau kadang bila akan berlaku gerhana, kita akan dengar kat berita kan, okey, Malaysia akan mengalami gerhana bulan gerhana matahari. Betul lah awak cakap, oh nanti mula gerhana saya nak mandi sunat lah. Ya. Jadi sekurang-kurangnya awak dapat pahala. Sebab pahala sunat ni nak cari memang senang. Okey. Tu yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, nampak gambar dekat dekat Mekah ni ya. Apa ni? Kaabah ni. Okey, bila kita nak masuk Mekah dan Madinah, orang yang pergi haji ke pergi umrah ke, bila nak masuk dekat Mekah dan Madinah ni, disunatkanlah untuk mandi ya. Maksudnya apa tak? Dilakukan sebelum memasuki kota Mekah. Okey. Inilah kena mandilah. Sebab apa? Sebab ialah Kaabah ni kan orang kata kawasan dia kan suci. Jadi kalau macam tapi kalau tak mandi pun tak ada jadikan masalah sebenarnya, tak ada. Cuma awak kena ingat, sunat ni maksud dia ibu nanti pergi umrah itu Ustazah kata kena mandi. Tak, kena mandi sunat tak. Dia sebenarnya sunat ni orang kata benda yang kita buat untuk dapatkan pahala ekstra, macam tu. Dapatkan pahala ekstra orang cakap. Okey? Jadi kalau tak buat pun tak apa, tapi kalau cakap kita nak masuk Mekah ni seelok-eloknya bila kita buat dalam keadaan yang suci. Maksudnya suci tu macam mandilah. Mandi kita bersihkan ya. Jadi kita maksudnya kalau kita mandi tu kita janganlah mandi yang sia-sia. Faham tak? Mandi yang sia-sia tu maksudnya mandi hanya bersihkan badan tapi tak dapat pahala macam tu. Kalau kita mandi sunat ni dengan niat mandi sunat ni kena ada niat. Dengan niat mandi sunat ni insya-Allah lagi bertambah pahala. Okey? Setelah kita tengok apa lagi yang ini jadi mandi sunat. Okey. Kita tengok. Okey, orang tua ni tengah nak mandikan jenazah. Okey, mandikan jenazah. Jadi bila lepas mandikan jenazah, kebiasaannya lah kita kena bila kita balik lepas mandikan jenazah kita kena sucikan diri kita. Okey. Jadi kita tengok sini. Okey, selepas mandikan mayat jenazah lah ya, disunatkan. Okey, kat sini dia. Disunatkan orang yang memandikan mayat agar dapat membersihkan dirinya dengan cara mandi sebaik sahaja selesai mandikan mayat. Okey. Ini biasa kan, biasa kalau orang lepas mandikan mayat dia akan balik, dia akan mandi. Sebab apa? Takutlah. Bukan kita cakap badi-badi mayat tu ikut kita, tak, tapi seeloknya lah lepas seseorang tu balik bila mandikan jenazah, dia mandilah untuk bersihkan diri dia. Tapi janganlah mandi yang mandi sesaja. Tak, mandi sesaja tu boleh tapi pasang niat dengan niat sunat mandi lepas memandikan mayat ni. Dapat pahala kat situ. Kalau awak mandi masuk je bila mandi, ya aku takutlah lepas mandikan mayat nanti mayat tu ikut aku balik. Macam tu. Itu memang tak dapat pahala. Niat okey. Aku mandi ni nak bersihkan diri daripada segala kekotoran ke. Niat dia tu kita akan belajar nanti. Sebab niat dia tu sama tu ya. Nanti kita tengok niat dia macam mana. Kita akan belajar untuk tajuk yang akan datang. Ingat selepas mandikan mayat ni. Kalau macam saya kata tadi, kalau awak mandi dengan niat macam takutlah nanti hantu orang tu ikut ke, itu maksudnya mandi awak tak dapat pahala. Sebab niat awak dah lain. Okey? Dan seterusnya yang akhir, okey, orang sakit. Masa kita
Maksudnya kat sini setelah pulih dari hilang akal. Maksudnya macam saya cakap tadi, orang yang hilang akal ni biasa orang kata gila kan. Sebenarnya diorang tu boleh baik. Diorang tu boleh baik kalau diorang terima rawatan yang betul. Jadi bila orang tu sebelum ni macam kadang hilang akal ni mungkin disebabkan terlalu banyak fikirkan banyak perkara, ataupun kadang-kadang kalau kita terlalu macam memikirkan satu benda tu pun kadang kita macam taksub tu maksudnya macam nak sampaikan macam orang kata tak boleh pun awak cakap boleh, cakap tak boleh. Jadi macam lama-lama kata fikir awak jadi terganggu, jadi macam orang kata awak jadi hilang akal. Jadi bila awak terima rawatan, bukanlah awak lah, maksudnya kalau orang yang hilang akal tu dia terima rawatan yang betul daripada doktor, insya-Allah dia boleh baik. Jadi bila dia baik daripada sihat, dia mandilah. Dia mandi setelah disahkan sihat daripada penyakit tersebut. Ya, lepas awak sihat tu, contoh awak dah ingat, saya nak mandilah. Bukan maksud buat. Tapi sebenarnya bukanlah orang kata mesti kena mandi, kalau aku dah baik suka kena tak. Dia sebenarnya benda-benda ni yang perkara sunat ni, dia kena orang kata kena niat mandi sunat tu lah supaya dapat pahala ekstra. Tapi kalau macam alah dah lepas mandi kan, alah terlupalah nak baca niat tadi, tak apa, tak ada masalah sebab benda tu hanya disunatkan saja. Jadi dia bukan dia kata diwajibkan, dia kata disunatkan. Jadi kalau disunatkan, kita buat pun kalau kita buat lagi baik, lagi terbaik sebab kita dapat pahala ekstra. Kalau kita tak buat, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa masalah. Okey. Jadi saya harap awak fahamlah jenis-jenis mandi sunat yang jenis-jenis jenis-jenis sunat ya. Macam kita ambil hari raya dulu, sunat hari raya. Lepas tu gerhana, masuk Kaabah, masuk Mekah, jenazah, mandikan jenazah dan juga hilang akal. Itu antara jenis-jenis mandi sunat. Dan kena ingat kalau untuk hari raya, kalau awak pergi masjid ke tak pergi masjid ke, macam hari raya tadi, kalau hari raya pergi masjid ke tak pergi masjid ke, boleh juga buat mandi sunat ni. Maksudnya sebelum awak pakai cantik, mandi dengan niat mandi sunat. Ya, ingat. Okey, gerhana bulan ni bila berlaku gerhana. Bila mulanya berlaku gerhana, mandilah sunat dengan niat mandi sunat. Okey. Nak masuk Mekah, ini kalau boleh amalkanlah kalau siapa-siapa yang suka pergi umrah. Jadi sebelum kita masuk Mekah, sebelum nak pergi, kerana orang kan nak masuk bukan nak pergi sembahyang dekat Kaabah tu ke, dekat Masjidil Haram tu. Sebelum itu okey kita mandi dengan niat mandi sunat. Okey, lepas tu orang yang biasa mandikan jenazah, balik tu bila dia nak mandi untuk bersihkan diri dia sendiri, dia niatkanlah mandi sunat. Okey, lepas tu yang akhirnya orang yang hilang akal setelah pulih daripada sakit dia. Okey. Jadi setakat ini itu sajalah penerangan untuk jenis-jenis mandi sunat. Okey. Sebenarnya buka buku PBD ni, dan buka muka surat 46. Muka surat 46 ni. Okey, semua dah buka muka surat 46. Okey, kita baca arahan dia. Okey, arahan dia, padankan jenis-jenis mandi sunat dengan gambar yang sesuai. Padankan. Padankan ni maksudnya apa? Sesuaikan. Ya, ini tajuk dia mandi-mandi sunat. Okey. Awak tengok gambar kat sini. Ini pertama gambar apa ni? Gambar gerhana. Kedua, gambar orang pakai ihram, pakai pakaian ihram yang nak pergi tu kan, pergi haji tu ke, pergi umrah ke. Okey, ini gambar orang apa? Ramai-ramai ni apa? Sembahyang hari raya. Lepas tu ni orang tengah mandikan mayat. Lepas tu ini dia tengah mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah maksudnya apa? Maksudnya dia masuk Islam. Jadi awak kena sesuaikan gambar ni dengan perkataan kat tepi ni. Maksudnya mandi, okey, yang pertama mandi sunat hari raya. Mana gambar dia? Okey, sesuaikan.
Kedua, mandi selepas memandikan mayat. Okey, ketiga, mandi sunat gerhana. Keempat, mandi kerana masuk Islam. Kelima, mandi sunat kerana ikhram. Okey, jadi cari. Tadi saya dah terangkan kan gambar dia satu-satu kan. Jadi awak cari dan sesuaikan dengan gambar yang betul. Macam biasa, saya suka sesuai dengan color yang berlainan. Boleh pakai pensel, boleh. Cuma saya tak suka kalau pakai pensel ni kadang-kadang, okey, awak suka buat macam ni, kadang-kadang lah. Ni saya bagi contoh Mandi sunat air raya. Okey, awak dah sesuaikan kat sini. Lepas tu nanti mandikan mayat, kadang-kadang awak tersilap, awak sesuaikan juga dekat sini. Jadi kalau awak guna warna, awak akan perasan. Okey, contoh, okey, kita tengok ya. Kita bagi contoh. Okey, contoh mandi sunat air raya. Awak dah gunakan warna merah. Okey, awak dah gunakan warna merah. Okey, lepas tu nanti yang kedua tu contoh awak ambil warna orange lah contoh. Okey, awak ambil warna orange. Lepas tu awak pergi sesuaikan juga dengan sini. Jadi awak nampak tak benda tu akan salah. Jadi kalau awak guna warna yang berlainan, awak akan perasan ini dah sesuaikan warna merah. Salah lah. Okey, jadi tukarlah. Jadi carilah mandi depan mandikan mayat mana. Okey, jadi macam tu. Jadi nampaklah kerja awak akan cantik. Dan kalau boleh, sesuaikan tu guna pembaris. Ada yang sesuaikan ikut dan dia je, janji siap. Ya, saya faham kadang awak nak cepat, tapi kalau boleh biarlah buat kerja tu dengan kemas dan ikhlas. Itu pun dapat pahala. Okey. Jadi saya harap dua Adam, dua Idris, dua Nur, dua Hud, dua Soleh dapatlah menyelesaikan tugasan ni. Satu muka surat ni aja ya. Dan kalau boleh janganlah tangguh-tangguh kerja awak. Bila awak tangguh-tangguh, jadi akan bertambah jadi awak akan malas nak buat. Jadi itulah. Lepas tu tak hantar. Lepas tu jadi malas. Kita bila buka sekolah dah terbiasa kat rumah, alah biasa hantar kerja lambat. Nanti kat sekolah takkan hantar kerja lambat. Dia beza ya. Jadi jangan biasakan. Walaupun awak duduk rumah, kena biasakan hantar kerja on time. Kecuali kalau parent awak memang balik kerja dah petang dah malam. Tak apalah ni, kerana kalau parent dekat rumah pun bila mak awak suruh buat, cepatlah buat kerja ni, cepatlah buat kerja ni, cepatlah buat. Jangan susahkan hati parent awak. Janganlah kejaplah ibu, kejaplah nak tengok kartun ni, kejaplah nak main ni. Itu kalau parent dekat rumah. Kadang saya tak salahkan parent, kadang salah awak sendiri. Sebab awak nantilah kerja tu sekejap je, satu buku surat je saya bagi. Alah kacang je tu, 5 minit boleh siap. Tapi nak 5 minit awak nak buat tu sampai mak awak punya marah nanti. Jadi jangan susahkan hati ibu dan ayah awak. Jadi kalau ibu dan ayah awak dah suruh kata, okey Ustazah dah bagi kerja ni, terus buat. Okay, bila awak dah buat kerja, dah siapkan cepat, mesti awak selega. Okey? Jadi itu sajalah tazkirah saya pada hari ini. Okey, jadi lepas dah siap nanti bolehlah hantar pada guru kelas masing-masing. Jadi saya doakan semoga anak-anak murid kelas saya daripada Dua Adam, Idris, Nur, Hud, Soleh dapatlah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Okey. Jadi sekian saja kelas saya untuk hari ini. Kita akan berjumpa untuk kelas yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.